Video PDPC ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Hai murid-murid semua, kembali kita bersama-sama dengan Cikgu Mona untuk mata pelajaran Sejarah Tahun 5. Sebelum kita sama-sama menjawab soalan kuis yang telah Cikgu sediakan, mari kita imbas kembali unit 1 iaitu Institusi Raja Payung Negara. Ingat kembali apa yang telah kita pelajari di unit 1 daripada video cikgu yang sebelumnya. Baiklah, kita lihat sama-sama ya. Bagi tajuk Raja Berdaulat Tunggak Kerajaan, di sini telah dijelaskan bahawa Raja atau Sultan ialah pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Kerajaan pula membawa maksud negeri atau negara yang telah ditadbir secara sah. Di sini murid telah mengetahui maksud yang dimaksudkan dengan raja atau sultan dan juga apakah yang dikatakan sebagai kerajaan. Bagi tajuk yang kedua pula iaitu raja ditaati dan dihormati, di sini murid-murid telah diperkenalkan dengan konsep wa'adat iaitu perjanjian antara Seri Teri Buana iaitu raja dengan Demang Lebar Daun iaitu rakyat yang menjadi asas pembentukan sikap taat setia rakyat kepada raja ataupun sultan. Kemudian bagi tajuk yang ketiga pula yang ini iaitu Daulat Tuanku. Di sini murid telah dijelaskan tentang istilah daulat dan dahaka. Daulat merupakan lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaan baginda. Manakala istilah dahaka pula ditujukan kepada rakyat yang mengingkari perintah raja atau sultan. Ya, jelas kat sini apa yang dimaksudkan dengan daulat dan dahaka. Seterusnya dalam unit 1 ini juga kita tengok kepada perubahan pada institusi raja. Baik, di sini murid-murid telah dijelaskan beberapa perubahan yang berlaku kepada institusi raja daripada zaman kerajaan Melayu awal, yang mana ketika itu raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak. Namun setelah tanah Melayu atau negara kita dijajah oleh British dan juga Jepun, maka kuasa raja telah pun berkurangan. Kini kuasa raja atau sultan adalah tertakluk kepada perlembagaan. Maksudnya di sini institusi raja di negara kita adalah tertakluk kepada perlembagaan. Baik, manakala tajuk institusi raja di dunia pula, di sini murid telah diterangkan bahawa terdapat 43 negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Antaranya termasuklah negara kita Malaysia, Thailand iaitu negara jiran kita, United Kingdom, negara Maghribi dan Denmark. Ya, di situ juga murid telah diperkenalkan akan bendera-bendera bagi institusi raja yang dinyatakan. Baik, di sini juga sebenarnya murid-murid boleh mencari lagi manakah negara-negara di dunia ini yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Baik, rumusan bagi unit 1 ini adalah menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam institusi raja. Apa sejarahnya, bagaimana perkembangannya dan bagaimanakah kedudukan serta peranan raja-raja Melayu di negara kita. Jelas ya murid? Okey, kita teruskan ya kepada bagaimana kita nak menjawab soalan kuis yang telah cikgu sediakan. Jom
kita jawab soalan kuis. Kita sama-sama jawab soalan kuis ya. Baik, cikgu dah sediakan ada 10 soalan kuis yang mana murid-murid perlu menjawab betul atau salah. Dalam video kali ini kita sama-sama menjawab ya, dan kita melihat apakah respon ataupun maklum balas bila kita menjawab betul ataupun salah. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama. Baik, soalan pertama, kerajaan bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Betul atau salah? Okey, cikgu beri masa selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawapan ni, murid? Ya, jawapannya betul. Kerajaan bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Jadi murid-murid kliklah kepada jawapan betul. Okey, tahniah, jawapan anda betul. Okey, kita kembali kepada soalan. Kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Baik, soalan kedua. Institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Soalan ni mudah kan? Okey, cikgu beri masa 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Betul atau salah, murid-murid? Ya, jawapannya betul. Institusi raja bermula daripada zaman kerajaan Melayu awal. Tahniah. Kita kembali kepada soalan ya. Baik, soalan yang ketiga pula. Yang dipertua negeri dilantik oleh raja atau sultan. Soalan ini agak mengelirukan. Murid-murid boleh jawab tak? Okay, yang dipertua negeri dilantik oleh raja atau sultan. Cikgu beri murid-murid masa berfikir selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita cuba jawab. Betul. Apa respon jawapan ini? Salah lah jawapan tadi. Ya, murid, jawapan tadi tu salah. Yang dipertua negeri adalah dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, jelas kat situ. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, Waadat dimeterai antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun. Inilah antara wujudnya istilah Waadat ataupun konsep Waadat, iaitu perjanjian antara Seri Teri Buana iaitu raja dengan Demang Lebar Daun iaitu rakyat. Jadi betul ke Waadat ini termeterai antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun? Kita bagi 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa jawapannya, murid? Ya, jawapannya betul. Waadat adalah perjanjian atau yang dimeterai antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun. Okey, kita teruskan dengan jawapan anda betul. Kita teruskan kepada soalan yang kelima. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan menjawab soalan nombor 5. Kita klik nombor 5. Okey, apa soalan nombor 5? Baik, soalan kelima. Sultan kekal berkuasa mutlak semasa zaman pendudukan Jepun. Okey, apa jawapan yang betul? Betul atau salah, murid-murid? Okey, cikgu beri masa 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa jawapan ni, murid-murid? Jawapannya adalah apa? Salah. Okey, kita kena jawapan salah.
Tahniah, jawapan murid-murid betul. Okey, kita teruskan ke soalan yang ke-6. Kita klik butang 6. Baik, soalan yang ke-6. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas negara merdeka. Apa jawapannya, murid-murid? Betul atau salah? 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Apa murid-murid nak jawab? Salah? Okey, kita klik jawapan salah. Salah lah murid-murid. Jawapannya adalah betul. Selepas merdeka, institusi yang di-Pertuan Agong telah diperkenalkan. Okey, Kak Siti ingat ya murid-murid? Kita teruskan kepada soalan yang ke-8. Kita klik soalan ke-8. Soalan yang ke-8. 10 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. 10 ya. Okey, apa jawapan murid-murid? 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Salah jawapan ni? Okey, kita klik jawapan salah. Okey, tahniah. Jawapan anda betul. Okey, kita teruskan ke soalan yang ke-9. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada soalan yang ke-9. Okey, apa soalan yang ke-9? Baik, soalan ke-9. Ketika zaman penjajahan British, Raja atau Sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Apa jawapan ni murid? Betul atau salah? 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa jawapan ni murid? Murid-murid nak jawab betul. Okey, kita klik jawapan betul. Tahniah, jawapan anda betul. Ketika zaman pemerintahan British, Raja atau Sultan hanya menjadi ketua bagi agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan ke-10. Soalan yang ke-10, Jemaah Menteri adalah badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Apa jawapan ni murid? Betul atau salah? Ini ada cikgu jelaskan di glossary pada video cikgu yang sebelumnya. Okey, murid dah boleh jawab? 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 5. Apa jawapan ni murid? Betul? Murid nak klik jawapan betul? Okey, cikgu klik jawapan betul. Tahniah, jawapan murid-murid betul. Nampaknya kita telah selesai menjawab ke-10 soalan kuis yang cikgu telah sediakan, iaitu soalan kuis bagi unit 1, Institusi Raja Payuh Negara. Nampaknya kita telah pun selesai untuk topik 1. Sampai jumpa lagi di video cikgu yang akan datang di unit-unit yang lain bagi mata pelajaran sejarah tahun 5. Sampai jumpa lagi ya murid-murid. Bye.